Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. Okay. So, kelas kita pada hari ini, kita akan sambung untuk awak punya topik Theorem Pythagoras. Okay, kita akan sambung untuk awak punya Theorem Pythagoras. Okay. Dalam kelas yang lepas kita dah buat awak punya Pythagoras theorem punya investigation dengan menggunakan GSP. Okay, kalau awak masih ingat, ini adalah apa yang awak dah buat untuk last class. Awak dah play around dengan GSP awak dah play around dengan bentuk yang awak bina untuk bantu awak dapatkan hubungan setiap sisi bagi segitiga sudut tegak awak. Okay, dan peringatan saya untuk awak, Theorem Pythagoras hanyalah untuk awak punya segitiga sudut tegak sahaja. Okay, so awak dah play around dah dengan GSP awak dalam kelas yang lepas. Awak dah rotate, dah tonggang terbalik dah awak punya segitiga sudut tegak, dan awak dah figure out dah awak punya relationship untuk setiap sisi dekat awak punya segitiga sudut tegak. Okay, dan saya harap investigation awak tak ada masalah. Okay. And then last class juga, dalam lembaran kerja yang saya tinggalkan dekat awak ada satu soalan word problem, okay, yang awak sebenarnya perlu selesaikan sebelum ke kelas hari ini. Tapi mungkin ada sebahagian daripada awak yang mungkin masih menghadapi masalah untuk selesaikan. Okay, no problem. Kita akan just proceed untuk kelas pada hari ini. So then mungkin di hujung kelas pada hari ini, awak akan ada insight, akan ada maybe awak boleh dapatlah hint-hint macam mana untuk awak selesaikan soalan ni. Okay, so hari ni kita akan proceed dengan awak punya Theorem Pythagoras. Tapi sebelum tu, okay, let's recall Theorem Pythagoras dengan let's recall awak punya segitiga sudut tegak. Okay, ini recall ni saya dah buat dah sebenarnya masa, bukan recall, ini segitiga sudut tegak ni kita dah buat dah sebenarnya semasa kita melukis awak punya segitiga sudut tegak, masa kita buat custom tool untuk awak punya segitiga sudut tegak, dan kita dah buat juga masa kita buat awak punya 2D punya bentuk, 2D punya bentuk, okay, bentuk biasa. So, kita just fokus kepada segitiga sudut tegak awak sahaja. Okay, dalam segitiga sudut tegak, wajib kita panggil dia segitiga sudut tegak sebab dia ada satu sisi yang bersudut tegak 90 degree sisi dekat sini. Okay, dan kita tanda 90 degree dekat dia macam square macam itulah. Okay, untuk segitiga sudut tegak, dekat sudut tegak dia tu, bertentangan dia, opposite dia, directly dia, kita namakan dia sebagai hypotenuse. Okay, dan hypotenuse ni sebenarnya adalah sisi paling panjang. Ni recall apa yang awak dah buat sebelum ni. Okay. Dan lagi dua sisi ni just sisi biasa je lah. Maybe yang ni pendek, yang ni panjang ke, yang ni panjang, yang ni pendek ke, ini terpulang. Tapi hypotenuse awak adalah sisi paling panjang. Okay, so awak tonggang terbalik kan awak punya segitiga sudut tegak awak ni macam mana sekalipun, awak masih still perlu ada 190 darjah. Okay, dan bertentangan dia, kita namakan dia sebagai hypotenuse. Okay, let's check. Okay, so let's say segitiga sudut tegak saya bagi macam ni. Dan 90 darjah saya berada di sini. Okay, so since saya punya 90 degree dekat sini, so opposite dia, directly opposite dia adalah di sini. So that means garisan ini adalah awak punya hypotenuse. Okay. So, kalau saya segitiga saya macam ni, 90 degree saya di sini, terbalik kan? Okay, so 90 degree saya di sini dan opposite dia kat sini, bertentangan dia, ini adalah kita punya hypotenuse. Okay, so saya harap awak tak ada masalah untuk tentukan hypotenuse awak dekat mana. Okay. Untuk Pythagoras theorem, segitiga sudut tegak awak, kedudukan hypotenuse dia tu penting sebab kita nak decide yang mana satu hypotenuse untuk membantu awak buat pengiraan. Okay, so untuk, okay, let's
Okey. Untuk hypotenuse, untuk segitiga sudut tegak awak dalam kelas yang lepas, kita dah berdasarkan kelas yang lepas, okey, bila awak ada segitiga sudut tegak, okay, bila kita ada segitiga sudut tegak, kalau awak ingat lagi dalam kelas yang lepas masa awak buat investigation, saya namakan dia sebagai ABC. Okay? A saya di sini, B saya di sini dan C saya di sini. Okay? Ini berdasarkan kelas yang lepas, kedudukan A, B, C saya. Okay. So, dan berdasarkan kelas yang lepas juga, dalam penyiasatan awak sebenarnya dah berjaya untuk menentukan hubungan antara setiap sisi ini. Okay, so awak actually come out with A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, so inilah awak punya teorem Pythagoras. Ini yang awak dapat hasil daripada penyiasatan awak minggu lepas. Hasil tambah kuasa 2 bagi sisi dekat awak punya segitiga sudut tegak sama dengan hasil kuasa 2, bukan hasil kuasa 2, sorry. Sama dengan kuasa 2 bagi awak punya hypotenuse. Okey, sebab itulah penting untuk awak tentukan hypotenuse awak di mana untuk awak gunakan teorem Pythagoras. Okey, so untuk kelas yang ini, kita akan just proceed guna terus apa yang awak dah dapat daripada kelas yang lepas. Okay, awak punya investigation yang lepas, ini yang awak dapat hasil daripada investigation awak yang lepas. So, kita just akan proceed untuk gunakan awak punya teorem Pythagoras yang ini. Okay, so let's try with satu soalan. Okay, so kalau awak diberi kalau awak diberi segitiga sudut tegak macam ni. Okay. So let's say dekat sini adalah 6 cm. Dekat sini adalah 8 cm. So berapa cm kah di sini? Okay. So first thing first, kita decide kat mana awak punya hypotenuse. Okay. So since awak punya 90 degree awak, sudut tegak awak dekat sini dan opposite dia adalah di sini. Okay. So that means ini adalah awak punya hypotenuse. Okay. Dan kalau kita refer balik gambar rajah yang asal, kita namakan hypotenuse awak ni sebagai C. So kat sini adalah C. That means kita nak cari C awak ni sebenarnya berapa. Dan A awak kat sini, B awak adalah dekat sini. Okay, so just boleh terus masukkan benda ni dalam formula awak. So A kuasa 2, A awak 8. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, just pengiraan awak. Okay, ini adalah C kuasa 2. C kuasa 2 equals 100. Kita bukan nak C kuasa 2. Kita nak C. Okay, refer balik soalan awak. Soalan minta C. Soalan bukan minta C kuasa 2. Soalan minta what is C. Berapa panjang C awak. So, back to basic awak. C kuasa 2 equals 100. C kuasa 2 is C darab C. So, apa darab apa, nombor yang sama akan dapat 100. Okay, kalau awak falsify lajulah. That means 10 ataupun reverse of kuasa 2 awak. Okay, C kuasa 2 untuk awak dapatkan C, that means you are actually finding square root. Okay, squaring both sides. So, awak akan dapat C awak adalah 10 cm. So, that means kat sini, C awak equals 10 cm. Okay, so this is how awak cari awak punya missing side punya panjang, punya sisi. Okay, let's try second question. Soalan yang kedua. Okay, kita try soalan yang kedua. So, bagi kat awak dekat sini, let's say 9 cm.
kat sini 5 cm. Okay, so kat sini berapa panjang dia? Okay, so first thing first, macam tadi juga, tentukan dekat mana awak punya hypotenuse. Okay, so right angle awak, sudut tegak awak di sini. So, hypotenuse awak opposite dia, bertentangan. So, that means ini adalah awak punya hypotenuse. Ataupun sejak tadi kita dok pakai hypotenuse awak sebenarnya adalah C. So, C awak sebenarnya 9. Okay, dan awak ada A dengan B. It's up to you which one is A, which one is B. Okay, tak ada masalah sebab dua-dua adalah sisi dia, tak ada masalah. So, let's say saya letakkan dekat sini adalah A awak. A awak equals 5 cm. Dan B awak adalah yang kita nak cari. Okay, so gantikan dalam formula awak yang awak dah buat dah tadi, formula dia. Okay, A kuasa 2 semua tu. So, A kuasa 2 awak 5. So, 5 kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 equals C kuasa 2 awak 9. So, 9 kuasa 2. Okay, awak boleh buat pengiraan. Okay, so 25 tambah B kuasa 2 equals 81. Okay, balik kepada basic awak punya algebra, linear equation awak untuk awak selesaikan yang ini. Okay, both sides, ini adalah equation. Kita nak B kuasa 2. That means awak sebenarnya cuba untuk buatkan awak punya 25 ni jadi 0 dengan tolak another 25. Okay, dan jangan lupa ini adalah equation equal. So, bila awak buat something dekat sebelah kiri, that means awak kena buat yang sama dekat sebelah kanan. Okay, so that means yang ini awak akan jadi B square sama dengan 56. Okay, so B square sama dengan 56. Dan macam tadi juga, kita bukan nak cari B square, kita nak cari B. So, squaring both sides awak, square root of B square dan square root of 56. Square root of B square awak akan dapat B. Square root of 56, awak boleh tekan kalkulator awak akan dapat decimal. Ataupun awak just boleh tinggalkan jawapan awak sebagai square root of 56 cm. Okay, ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan minta jawapan in terms of decimal, dan awak kena tekan kalkulator awak square root 56. Okay, kalau soalan tak cakap, awak boleh tinggalkan jawapan awak sebagai square root 56. Ataupun awak boleh juga tukar jadi decimal, perpuluhan. Ini terpulang. Okay. So, saya harap tak ada masalah. So, let's try soalan last kali. One last question sebelum kita habiskan kelas kita. Okay. Let's say, kita try satu lagi triangle. Okay, ni triangle awak. Okay, ni triangle awak. Missing side dia dekat sini. Okay, so jom kita buat. Okay, that's determine kita punya hypotenuse dekat mana. Okay, sudut tegak kita dekat sini. So that means hypotenuse awak adalah opposite dia. That means adalah dekat sini, 10 cm. Ini adalah awak punya hypotenuse. Ataupun 10 cm ni sebenarnya adalah awak punya C. Okay, so C awak dekat sini, that means A dengan B awak dekat sini lah. So it's up to you awak nak buat yang mana satu. Okay, let's say saya buat A saya tak tahu, saya sebenarnya nak cari A. B saya adalah 4. Okay, so just gantikan ini dalam formula awak. A square plus B square equals C square. Okay, so A square awak tak tahu, boleh kekalkan dia sebagai A plus B square awak 4 square dan C square awak adalah 10 square. Okay, proceed dengan pengiraan awak. Okay, so awak nak dapatkan A square, that means awak sebenarnya nak tolak dengan 16 to make this side, untuk buat side ni jadi 0. So 100 minus 16 84. Okay, A square sampai dengan 84. Kita nak A.
Okay, so squaring both sides, awak akan ada A equals square root of 84. Awak boleh tekan kalkulator awak kalau awak nak decimal, ataupun kalau soalan nak decimal. Kalau tak, awak boleh kekalkan jawapan awak sebagai square root of 84. Okay, so inilah awak punya teorem Pythagoras, hasil daripada apa yang awak dah buat last week. Okay, last week saya tak tekankan yang ini. Just last week saya biarkan awak buat investigation sahaja. So, hasil daripada investigation awak ini sepatutnya awak boleh dapat lah. Okay, so bagi yang belum selesai lagi awak punya worksheet, lembaran kerja yang saya bagi dekat awak untuk soalan 1 word problem solving yang saya bagi dekat awak yang ini. So, dan saya harap selepas kelas yang ini awak boleh selesaikan awak punya word problem untuk yang inilah. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.